ni. Korang dapat beza tak? Dapat beza kan? Lain orang lain cerita rasa, betul tak betul? Lain orang lain cerita rasa. Tapi aku tanya korang, dapat beza tak? Dapat beza. Sampai tak vibe seram dia tu dekat hati penonton? Macam contoh, aku yang lakonkan kembali, aku yang plan tu plan ni, korang rasa sampai tak seram dia tu dekat diri korang, dengan dialog, dengan seruan? Seram tak korang rasa? Dapat tak feel dia? Kalau korang rasa feel benda tu sampai dekat hati korang, maknanya saya berjaya untuk melakonkan watak untuk menghiburkan orang. Saya tengok sejam seram sampai pertama meremang. Dan ayat-ayat yang kita baca, ayat-ayat seruan-seruan kita baca itu adalah bukan ayat yang kita reka. Dan ayat itu adalah daripada petikan setiap satu tempat, setiap satu tempat. Maknanya daripada separuh Al-Quran, separuh daripada mantra. Jadi ayat tu yang kita baca itu adalah bukan ayat yang direka-reka. Ayat yang korang dengar tu adalah hasil pada 3 gabungan daripada cikgu saya. Separuh saya tanya cikgu yang pertama, saya tanya, okey, ni ayat macam mana ayat nak pertahankan daripada makhluk gaib? Okey, dia pun bagi ayat macam ni. Tanya pula cikgu kedua, macam mana kita nak bukakan gelombang ataupun energi negatif ataupun orang kata penjuru. So ayat dia macam ni. Okey, macam mana kita nak bukakan mata batin kita? Ayat dia macam ni. Okey, tanya pula cikgu tiga, bagaimana kita nak menghadapi dengan benda tu supaya benda tu rasa wujud dan nyata depan mata kita? Ada ayat ni. Jadi kita campur. So bila bercampur tu jadi panjang tu. Faham tak? Itu ayat bukan yang direka-reka, guys. Sebab tu kadang-kadang kalau korang dengar ayat seruan kita tu, korang ada tak gangguan dekat rumah korang? Ada tak rasa gangguan? Saya dah dengar banyak kali dengar gangguan-gangguan yang orang cerita, "Oi, aku dengar seruan ni ada gangguan lah, seperti bunyi loceng lah, seperti bunyi ketukan." Sebab tu saya pesan awal-awal, kalau korang terutama sekali paling pantang untuk ibu mengandung. Paling pantang. Kepada orang-orang yang mengandung, janganlah mendengar mantra-mantra tu di kawasan rumah yang bergelapan. Maknanya lampu yang tak buka. Kerana efek pada anak. Efek sangat pada anak. Dan tolong kepada ibu dan ayah yang suka tengok tontonan paranormal. Kadang-kadang dalam ni ada 1000 orang ni kan. Ada tak salah satu keluarga, semua keluarga tengok paranormal? Daripada ayah, daripada mak, daripada anak-anak, semua ikut. And sampai buka dekat TV nak tengok secara live. Ada tak dalam ni yang satu family minat paranormal? Cuma saya minta satu je, jangan biarkan anak-anak yang bawah umur daripada 12 tahun ke bawah, jangan biarkan untuk tengok live paranormal yang berkaitan dengan ekstrim. Sebab benda ni akan menjadi contoh yang tidak baik lah. Yang pertama, takut nanti budak-budak ni ingatan dia kuat. Faham tak? Ingatan dia kuat. So bila seruan-seruan tu diorang ni ingat, and then diorang gunakan seruan-seruan tu, akan efek yang sangat teruk pada anak. Jadi itulah yang paling penting. Saya takut nanti budak-budak, kadang-kadang budak-budak, anak-anak kecil, "Assalamualaikum ya qadam, hadir ya jasad ya ruh." Jangan pantau benda tu. Kena pantau. Loi, rumah kosong dekat PPRT Seri Kelingau, dia putatan dengan seram juga. Dah 2 orang dah bagi tahu. So minta tolong kepada orang-orang Sabah. Saya perlukan lokasi-lokasi yang berkaitan dengan rumah-rumah pusaka. So hantar je email, hantar je lokasi, pinkan lokasi dekat map, hantar dekat saya. Nanti saya pergi tengok. Anak-anak dari Pigol dah lagi dia ikut. Kena pantau ya kak. Kun rabbuna nuril jakim ya jamaah minal jin. Ainama takunu yati bikumullahu jami'a. Inna ala kulli syai'in qadir. Dihajin jalal jaltu jalat. Dulu pernah join loh, dinilai. Saya buat di SC5 Hospital, seram juga. Saya antara paranormal yang pertama pergi explore di SC5, kilang SC5 Hospital. Saya bayar malam tu 1 hari RM800. Sampailah guard security tu kena buang. Kau bayangkan. Saya orang yang pertama yang explore. Dan saya akui tempat yang paling seram di negeri Sabah jatuh kepada SC5, kilang Sepitang. Antara kilang yang sangat besar. Besar guys. Kalau diberikan peluang untuk explore, alhamdulillah lagi. Tapi dah tak boleh dah. Besar tempat dia. Mula-mula masuk, hari pertama saya bermain dekat office. Office dia ni lampu buka lah. Kau bayangkan office dia besar sangat, macam dewan. Dengan PC banyak.
Hari kedua saya bermain dengan mesin proses kertas. Bahasa kau bayangkan berjalan, kau bayangkan ni besi mesin ni banyak-banyak. Kau berjalan seorang-seorang di bawah mesin dalam kegelapan dengan lampu warna kuning, lampu atas kening. Aku rasa macam, paling best lah. Tak ada siapa yang boleh fight kilang AC5. Itu pun saya masuk sana pun bayar juga RM800 satu hari saya bayar. Sampai lalas sekali kantoi. Sebab benda ni viral dekat Facebook. Kantoi, jadi bos besar dia ni dapat tahu. Dekat situlah saya pun sedikit sebanyak benda-benda yang tak diingini, saya di blacklist untuk masuk ke lokasi daerah Sepitang. Maknanya saya tak boleh. Maknanya saya dah di blacklist kan. Nak explore toyak tempat tu kena bayar ke? Tak juga, dia tengok pada lokasi. Kalau lokasi yang dibayar, lokasi tu ada barang berharga, kita nak masuk, takkan kita nak masuk morat kosong. Memang dia tak akan minta, tapi kita yang offer. Contohnya ni tempat korang, tempat yang ada barang berharga ataupun tempat yang orang tak pernah usik. Aku nak berbincang dengan korang, aku tak boleh berbincang dengan cara kosong. Orang tak akan pandang berbincang dengan cara kosong. Faham tak? Orang tak akan pandang. Orang akan pandang kau tak boleh. Tapi kalau kita berbincang dengan cara ada hasil, kita bercerita dengan dia, okey macam ni, win-win situation. Andai kata aku masuk win-win situation untuk orang kata kalau terjadi apa-apa kerja kau, apa yang aku perlu buat. Okey, kita bincang. Okey, RM800 satu malam. Okey, berani bayar RM800, malam ni dah boleh live. Sama juga dengan Museum Perang Penang. Saya bayar 1 jam RM2,000. Saya explore 2 jam RM4,000. Kau bayangkan. Saya deal dengan pengurus dia. Sebab Museum Perang Pulau Pinang tu, dia ni property. Dia bukan government, dia property. Property lah paling banyak makan duit daripada government. Sebab apa? Bila kita deal dengan government, orang akan cap rasuah. Faham tak? Orang akan cap rasuah. Malaysia sangat susah. Dia tak sama macam Indonesia. Indonesia government ke apa kita boleh bagi. Tapi Malaysia sangat susah. Jadi paling senang berurusan adalah property punya tempat. Property yang ada orang yang pemilik. Jadi kita berjumpa dengan pengurus pemilik Museum Perang Penang. Kita bincang dengan dia. Okey, saya nak buat konten pada jam 12 sampai pukul 3. 1 jam berapa? Okey, kita pun macam ni. Sepatutnya malam kita tak boleh masuk. Jadi kalau nak masuk juga, kita akan pas pada 2 orang pekerja untuk jaga awak dan buka kunci lokasi. So dia minta 1 jam RM2,000. Banyak kali dah saya buat, dah 2 kali dah. Siapa sempat dengan Museum Perang, sempat lah. Dulu mula-mula masuk seram lah. Tempat pelacur, tempat orang potong kepala, terowong Jepun. Lepas tu tempat orang buat hukuman pakai elektrik tu kan. Elektrik kan, kalau contoh orang-orang dulu British, kalau orang-orang British dulu, kalau dia nak seksa orang, dia akan letakkan tangan dekat kerusi and dia diletakkan pakai benda Allah ni. Lepas tu dia akan elektrikkan korang, dia akan currentkan korang sehinggalah badan korang lemah. Kalau korang nak tahu penjajah kita ni, penjajah sebenarnya jangan kita pandang rendah pada bangsa kita. Bangsa Melayu antara bangsa yang paling hebat, tapi kita dibodohkan dengan sejarah yang dihapuskan. Bangsa Melayu ni nak ikutkan cerita apa yang terjadi pada Kedah tu, pada waktu ketika dahulu. Orang Melayu kita mempertahankan Kedah sampai masuk dekat Songkla, sampai masuk dekat Krabi. Kalau bukan campur tangan daripada British, Bangkok pun kita boleh tawan. Bangkok pun kita boleh lawan pada waktu ketika dahulu. Betapa hebatnya orang Melayu kita ni nak cakap. Apa yang terjadi, kisah-kisah dahulu nenek moyang kita mempertahankan negara kita. Orang kata antara kerajaan tua, siapa yang paling tua adalah kerajaan Kedah. Kedah banyak sangat sejarah daripada macam mana dia boleh bangkit balik, macam mana dia boleh lawan balik, macam mana dia pertahankan balik, berperang-perang habis-habisan, sampaikan orang kata perang bisik sampai ke orang kata tak ada, sampai ke orang kata antara kebangkitan Melayu. Sehinggalah pihak British campur tangan dan pihak Sultan Siam minta bantuan dengan British. Maka British pun hantarlah senjata-senjata yang banyak kepada tentera-tentera Siam. Sehinggalah Siam dia bermula daripada Krabi, daripada Phuket,
Sampaikan kita dah boleh kawal lah, kebayangkan. Kita dah boleh ambil alih lah Siam masa waktu tu. Tapi disebabkan bantuan British, terpaksalah kita mundur ke satu daerah sampailah dekat Kedah. Saya orang Kedah nanti perlu memang perlu ini otak dia. Kerana kalau bercerita sampai ke Yala. Kebayang macam tu sekali lah. Orang nenek moyang kita bertahan. Siapa cakap Melayu ni tak hebat? Melayu antara manusia yang hebat. Bangsa, bukan Siam tapi Tai, bangsa yang paling, orang kata paling digeruni. Cuma Melayu je yang, cuma sejarah je yang menghapuskan bangsa kita. Dia kuat bising. Saya suka bercerita lah. Korang tak suka dengar saya bercerita? Apa maksud boleh tokoh pahlawan dulu hebat-hebat belaka? Memanglah. Siapa Mat Kilau, Datuk Berhaman, Tok Janggut, siapa lagi? Kudin, siapa lagi pahlawan kita? Hantuah, siapa lagi? Han Jebat, macam-macam tokoh-tokoh agama kita, ulama-ulama kita. Siapa cakap ulama tak pertahankan agama? Kenapa bila terjadi perang, kenapa ulama tak ke depan dulu? Mana ada? Waktu kita dahulu masa perang dengan Siam, ulama-ulama yang ke depan dulu, ulama yang berperang. Sebab tu kita kalau kita ni, walau kita jahil bab agama, jangan sampai kita lupa. Jangan sampai kita jadi kurang ajar dengan pembelajar agama. Maksud saya, orang yang berilmu siloi bayan. Orang kata ulama ni patut antara kita orang yang dihormati. Walau kita jahil bab agama sekalipun, orang yang beragama kita patut kena hormat. Kerana diorang lah pendinding kita, diorang lah pelindung kita. Tabik Spring Roy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti orang yang berilmu antara orang yang berakal. Sebab tu dua pandangan apa yang diceritakan. Kalau nak dikatakan ilmu dengan adab, pastikan kita beradab, baru kita berilmu. Sebab apa? Kalau nak dikatakan berilmu, syaitan lebih tinggi ilmu daripada manusia. Syaitan boleh baca ayat suci Al-Quran? Boleh. Syaitan boleh tahu hadis-hadis? Boleh. Siapa cakap syaitan ni bodoh? Siapa cakap syaitan ni tak bijak? Sebelum kita belajar agama, dia dulu yang belajar. Dia tahu, dia dah khatam dah Al-Quran. Tapi syaitan ni sifat dia apa? Sifat dia angkuh. Apabila berlakunya angkuh, tiada adab. Sebab tu pentingnya beradab. Sebab tu Imam Syafi'i mengatakan, aku lebih suka dengan orang yang beradab. Orang yang beradab, orang yang berilmu, aku paling suka orang yang beradab daripada ilmu. Maknanya dia ni beradab, tapi dalam masa yang sama, dalam keadapan dia tu, orang yang beradab ni dia belajar ilmu agama. Orang kata apa? Saya lupa dah, pening dah saya cakap. Sabar abang, ada malaikat ni. Setan, dia ni berilmu yang sangat tinggi, tapi adabnya kurang. Janganlah kita mengikut cara setan. Jadilah seperti manusia yang berilmu, yang beradab tetapi berilmu. Setan bukan suka menyesatkan. Moyangku parang terbang. Itu parang terbang tu zaman-zaman 13 Mei, zaman Selepang Merah. Terbaik loh zaman Selepang Merah. Orang-orang dulu kalau jumpa orang-orang tua, korang tanya. Sebab orang tua ni sangat banyak ilmu dia. Ilmu kebal, ilmu orang kata ilmu berperang. Apabila kita berhadapan dengan musuh, ada ayat-ayat yang dibaca, ada defend diri. Kerana setiap apa yang Allah ciptakan dalam badan kita ini, setiap apa yang Allah ciptakan daripada atas sampai ke bawah, antara bukan anggota badan yang sia-sia. Ada maksud dia, ada kelebihan dia. Setiap apa yang Allah ciptakan ada kelebihan dan ada kelemahan. Ini antara senjata kita, nampak ni. Ini kalau diikutkan, inilah paling tajam sebenarnya. Kita punya tulang tangan kita ni apa yang paling tajam. Apa yang ada dekat telinga kita, apa yang ada dekat badan kita, semuanya ada function. Besarnya tulang abang, tulang ke apa yang besar apa ni Ariana? Umi MGD, malam ni live ke? Tak apa, nak live lah, tak larat dah saya nak live. Cuti lah dulu cuti. Apa cerita baru ni? Saufin malam ni guys. Betul tu, ilmu tauhid, ilmu tasawuf.
Saya ni orang bodoh. Saya tak pandai bab-bab cerita-cerita tentang yang hak, yang batil. Apa itu makrifat, apa itu hakikat, apa itu terikat, kan? Saya pun bodoh bab-bab benda ni. Tapi sedikit sebanyak saya bolehlah tahu. Pula bang, hidung abang pun besar. Rehat dulu loh. Saya tak tahulah, bodoh lah kita ni, banyak benda yang saya tak tahu. Cuma belajarlah sikit-sikit, sedikit sebanyak belajarlah. Lawyer di grup tele baru tak? Saya nak join yang lama macam tak aktif. Kongsi bersama baloi boleh. Korang nak cerita apa? Salah apa jadi kes budak itu berparang tertidur awal. Dah ni lah, panjang cerita dia. Panjang cerita dia guys. Panjang cerita dia, sangat panjang. Nak ulang balik rasa malas. Korang subscribe lah YouTube saya. Nanti saya paksa mak dia untuk dah buat YouTube, kau kena tolong aku post video. Cerita lagi lah, layan pula. Nak tahu cerita apa? Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa orang-orang tua dahulu suka membela? Zaman sekarang kalau membela rasa tak logik dah kot, sebab semua bergantung dengan polis. Zaman dahulu diorang membela hantu raya, diorang membela orang kata harimau jadian, harimau putih, macan putih, untuk menjaga keselamatan keluarga, dan untuk orang kata untuk mengekalkan kedudukan berpangkat. Faham maksud saya? Kau ingat ahli politik tak ada barang-barang macam tu kan? Dan ahli politik antara paling banyak lah barang-barang yang menundukkan orang supaya orang ni suka paling banyak. Kenapa sihir ni berlaku pada orang yang susah? Kenapa tak berlaku pada orang-orang yang berjenama? Pernah terfikir? Kan, daripada korang sihir orang yang tak ada apa-apa, baik kau sihir Perdana Menteri ataupun kau sihir orang yang berkuasa. Kenapa dia orang tak sihir? Kenapa? Pernah terfikir macam tu? Kenapa kena sihir orang-orang yang rupa pun tak ada, duit pun tak ada? Kenapa dia sihir? Macam dia kalau nak jadi kaya, baik kau sihir orang yang ada pangkat, orang yang ada yang ada datuk-datuk. Pernah korang dengar ke orang-orang berpangkat ni kena sihir? Pernah? Tanya dulu, kaji dulu cerita Mona Fendi, baru kau tahu jawapan dia. Apa yang Mona Fendi buat masa tu? Mona dan Fendi ini antara nama yang berbeza. Mona Fendi ini antara Mona adalah isteri, Fendi adalah suami. Kenapa diorang bunuh? Kenapa diorang potong kerat 18 ahli politik? Bagaimana? Siapa? Siapa orang kata? Kenapa? Siapa yang membunuh? Orang kata Mona Fendi ni jahat. Dalam penjara dia boleh keluar masuk. Manalah tahu, orang mana tahu mana. Mona Fendi sempat, arwah Mona ni sempat berkhatam Al-Quran, sempat orang kata bertaubat. Kita ni orang yang tak tahu mati kita bila, kita nak bertaubat pun tak. Syok lah dengan cerita kamu. Orang macam tu backup mesti orang lain macam. Dekat saya dekat Pahang, dekat Raub Pahang. Hello mak, lo cakap Mona. Baik Mona, dekat Pahang, Raub Pahang. Dalam rumah arwah Mona dan Fendi ni, macam-macam barang ada dalam tu. Macam-macam. Tempat kesan orang potong buang dalam telaga masih ada lagi. Uludong Raub tu. Ada sampai dalam dia tu pokok yang sangat besar tumbuh di tengah-tengah. Banyak masih ada. Tapi orang kata Mona Fendi ni dia membela. Iyalah dia membela, dia bekerjasama. Apabila kita ni berhubungan dengan jin ataupun setan, kita berhubungan dengan jin ni, kita memerlukan tumban, kita memerlukan pengorbanan. Sebab tu Allah ni larang kita, jangan sekali kita bekerjasama, jangan sekali kita berdamping dengan jin dan juga iblis. Jangan. Sebab apa? Diorang ni sifat berdendam. Sifat diorang ni sifat yang lalang. Dia game kita dia bagi kita kesenangan, tapi ending dia game kita cukup-cukup. Faham tak maksud saya? Faham? Dia game kita cukup-cukup. Dia game gila. Jin ni dah memang jarang lah sekali kalau jin ni boleh bagi kesenangan, hujung dia kau boleh jadi kaya. Tak. Jin ni sifat dia pendendam. Kau kena ingat. Kau dia bagi kau, okey, aku boleh bagi apa yang kau nak, tapi ending dia ni kau boleh terima ke?
Macam mana kau nak beli barang, kau perlu ada duit. Mana ada orang bagi free-free. Okey, sekarang nak perlukan modal nak buat nak beli barang. Mana duit kau? Tak ada. Tak ada siapa pun nak layan. Begitu juga dengan permainan jin, permainan bekerjasama dengan jin. Aku boleh bagi kau cantik, aku boleh bagi kau kebal, aku boleh bagi kau hebat, tapi aku perlukan setiap malam Jumaat Kelewong, aku perlukan semangkuk darah yang antara orang yang paling kau sayang. Kau nak potong siapa? Nak potong bini kau? Nak potong anak kau? Mula-mula dia tak bagi game macam tu, tapi ujung dia bagi kau otak kau fikir. Sebab tu Allah beritahu pada kita, jin ni syaitan ni menyesatkan kita, menyesatkan akidah kita. Kalau dia cakap, okey, aku boleh bagi semua benda, aku boleh bagi apa yang kau nak. Sebab apa? Sebab dia ni diciptakan untuk menyesatkan kita. Menyesatkan kita sampai ke hujung nyawa, sampai dekat di saat kita mati ni. Di saat kita mati pun dorang ni akan merupai 7 antara muka yang kita paling sayang. Sewaktu saat kita nak mengucap asyhadu alla ilaha illallah di sakaratul maut ni, kita akan nampak orang yang kita sayang menjelma depan mata kita, sehingga kita tidak boleh mengucap, sehingga kita tidak boleh melepaskan dengan keadaan yang tenang. Jadi janganlah sekali kita mempercayai janjian-janjian iblis. Aku nak bagi kau kesenangan. Memang kita tak nampak, tapi apabila orang yang berhubung dan berkomunikasi dengan iblis, dia akan ada satu link. Ibaratkan kita, kau kenal dengan aku, kau ada nombor WhatsApp aku, aku ada nombor WhatsApp kau, so kita contact. Begitu juga dengan hubungan komunikasi dengan jin. Dia membisik dekat telinga anak kecil kita ni, membisik dekat telinga kita, bercerita, kadang-kadang berhalusinasi, bercakap sorang-sorang. Padahal dia bercakap benda tu. Okey, aku nak kaya, aku nak senang, hidup aku nak mewah. Macam mana cara dia? Aku sanggup buat apa saja, yang penting engkau dapat tolong aku. Wahai manusia, aku boleh tolong kau dengan satu cara. Engkau kena buat ni, kau kena buat ni. Ada tas dia. Mana ada orang buat kerja tak ada tas macam aku. Aku buat live TikTok, aku tas, aku perlukan duit, aku perlukan orang send gift. Jadi bila dah cukup tas aku pun rasa dapat untung. Begitu juga dengan benda tu. Okey, sekarang ni ujung-ujung dia, aku nak tengok kau sanggup tak sanggup. Aku perlukan satu mangkuk darah orang yang kau paling sayang, antara darah yang keturunan kau. Jadi aku perlukan darah tu. Dia tak suruh kita membunuh, tapi bila kita dah buat satu tindakan semangkuk darah ni, itu yang boleh jadi kematian. Itu yang boleh jadi kematian. Setelah engkau dah buat benda tu, dia bagi game kau, dia game kau, nampak tak dekat situ engkau yang kena, engkau yang jadi serak, engkau yang menjadi tak tentu arah. Aku ingat orang yang membunuh ni hidup dia tenang ke? Takkan tenang sampai bila-bila. Orang yang membunuh, antara nyawa-nyawa yang dibunuh, diorang takkan hidup tenang. Diorang dalam keadaan ketakutan. Faham? Dia orang jadi ketakutan. Sebab tu kadang-kadang polis tak cari dia pun, tapi dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan huru-hara, dia mengatoikan diri dia sendiri. Dia kantoikan diri dia sendiri. Sebab tu kalau kes bunuh sekat Malaysia ni jarang lah tak dapat. Jarang. Faham? Sihir ni bukan ilmu hitam ni bukan berlaku di negara kita sahaja. Dekat Arab lagi kuat. Sesiapa, kalau korang pergi dekat Arab, negara Arab, kalau korang pergi umrah, korang akan nampak di satu tempat yang ada gambar-gambar orang. Diorang baling kat satu tempat, diorang cocok. Banyak. Ilmu sihir ni hidup lagi di zaman Nabi Musa lagi. Di zaman kisah tongkat lagi. Tongkat boleh berubah menjadi ular. Pernah dengar cerita Nabi Musa? Pernah dengar? Tongkat tu berubah menjadi ular, berlawan dengan tukang-tukang sihir di depan siapa? Di depan ilmu hitam, sebab pakai baju hitam. Jadi ilmu sihir ni dah lama dah diwujudkan pada zaman Nabi Musa lagi. Sehinggalah Nabi Musa ambil semua barang-barang mukadimah, buku-buku, kitab-kitab yang dibuat oleh kaki-kaki sihir ni, ditanamkan satu tempat. Sampailah sekarang orang-orang bangsa ni tengah dapatkan buku tu, tengah dapatkan maklumat detail. Sebab apa? Daripada buku tu kita boleh menguasakan dunia. Jadi buku tu katanya dekat mana? Dekat mana detail-detail ni? Dekat mana?
Ada yang mengatakan berada di Masjid Al-Aqsa. Sebab tu diorang ni tengah puluh-puluh nak dapatkan tapak Masjid Al-Aqsa. Sebab apa? Temple of Solomon dekat perpustakaan. Saya kalau cerita-cerita dekat kerajaan langit Yapen. So kalau korang saya silap cerita apa, korang tegur-tegur lah. Zaman-zaman Nabi Sulaiman, nama-nama Nabi, baginda Nabi Sulaiman, apa yang terjadi pada Nabi Sulaiman sehinggalah jin ni takut dengan Nabi Sulaiman. Kau bayangkan, jin ni takut dengan Nabi Sulaiman. Kau bayangkan Nabi Sulaiman ni boleh mengarahkan segala jin-jin yang ada untuk membina bangunan dan sebagainya. Memang ada dalam kisah tu lepas tongkat Alhamdulillah. Lagi rasa dapat tengok muka Alhamdulillah sihat. Tak sihat sangat lah, masih lagi tak berapa nak stabil. Tak, masih tak kot, lupa sudah. Okay, next cerita apa lagi? Borak-borak pukul 2 dah guys. 2.20 dah borak-borak dengan korang. Tak sedar dah. Suka dengar cerita lah. Terima kasih Baisoi dengan lebih cerita. Zaman Fir'aun sudah ada sihir. Fir'aun ni panggilan ibaratkan kita sultan, macam kita ni raja. Macam dulu. Kenapa Fir'aun ni banyak? Memang Fir'aun ni banyak daripada zaman-zaman Nabi ni. Memang menghadapi zaman-zaman Fir'aun ni. Fir'aun ni sebagai panggilan sahaja. Tapi di sebaliknya Fir'aun adalah panggilan raja. Dulu sama belajar dengan Daus ke? Taklah, dah lama ke live saya baru juga. Daus tu ilmu dia besar, ilmu dia tinggi. Dia tu dah khatam, saya ni baru nak belajar. Oh, you Aceh. Bila datang Singapura, insyaAllah makan bagi punya tak makan. Terima kasih, salam. Harap sihat selalu, doa-doa lah geng. Semoga sihat selalu. Manap Fir'aun. Siapa lagi? Okay, cerita malam tu yang kena cerita tu parang. Aduh, saya dah nak kena ulang balik dah. Mana Ariana ni? Tom, hello Kanda, sihat ke? Tak berapa nak sihat. Ramsey 2, tak silap nama dia Fir'aun tu. Cerita apa lagi nak cerita Cerita apa lagi nak cerita? Cerita apa lah? Kena hujan teruk malam tu. Memanglah kena hujan dengan nyamuk. Mana tak sakit? Seekor mana kau ada Sabah? Berapa lama cuti Loy? Tak tahulah. Mungkin tengok malam ni macam mana. Loy, ada orang mana pandai cakap Sabah? Ya, korang Sabah sudah bani. Cerita tarik balik barang. Cerita tarik barang. Saya dah lama ke live. Baru je live. Dah berapa jam live Saat 50 minit, 1 jam. Lagi 3 minit saya gerak. Dan lagi 5 minit saya gerak. Korang semua sihat ke geng? Saya rindulah nak live. And saya rindu nak live, nak kat kamera, nak panggil benda-benda tu. Oi, mana lama sangat tidur tu? Yelah, menyendirikan diri. Boy, Tuan Loy, Kak Jaja terfikir zaman Nabi Muhammad wafat, bagaimana anak-anaknya diadaptasi? Maksudnya tak faham. Adaptasi tu apa? Ni orang Indonesia ni. Cerita bab bala-balan Loy. Bala-balan ni antara benda yang dibela oleh manusia. Tugas dia adalah tugas dia apa? Panjang saya cerita. Nak dengar balik ke cerita pasal penanggal? Nak dengar balik ke? Okay, saya ni saya buat rujukan. Nah, okay, ciri-ciri kita nak tahu penanggal ni macam mana. Okay, ciri-ciri nak tahu kita penanggal macam ni. Okay, penanggal ni antara yang berada di alam gaib. Benda yang kita susah nak dijejak. Yang kedua, dia ni berbentuk fizikal. Dia berbentuk fizikal dan dia boleh merubah bentuk. Dia boleh berubah bentuk apa jua sekalipun dia nak berubah. Faham? Jadi penanggal ni dia boleh berubah bentuk. Yang kedua, dia boleh menyerupai manusia ke? Tak boleh. Penanggal tidak boleh menyerupai manusia. Yang keempat, adakah penanggal ni makanan dia darah? Ya, tugas dia adalah menghisap darah manusia. Tugas dia menghisap darah manusia. Yang seterusnya, adakah orang yang mengamalkan ilmu penanggal ini dia berkawan ataupun tidak, ataupun bermasyarakat ataupun tidak, ataupun dia bergaul dengan orang ke tidak? Orang yang mengamalkan ilmu penanggal, dia tidak akan bergaul dengan mana-mana masyarakat. Dia akan menjauhkan diri, dia akan duduk di satu tempat yang jauh daripada orang. Sebab apa? Penanggal dia tidak suka diganggu.
Sejenis makhluk halus makhluk halus yang dibela oleh manusia untuk dapatkan kepentingan diri sendiri. Faham? Maknanya penanggal ni melibatkan alam gaib. So bila manusia yang mengamalkan ilmu penanggal, yang upacara yang penanggal, sehinggalah dia boleh bekerjasama dengan alam jin, jadi penanggal ni salah satu makhluk yang dibela oleh manusia. Faham? Faham tak faham? Okey, penanggal ni yang dibela oleh wanita. Penanggal dia ni dipelihara oleh wanita untuk tujuan memelihara harta benda dan membina untuk membinasakan musuh atau orang yang dibenci oleh pemiliknya. Maknanya dekat sini penanggal dibela oleh perempuan. Sebab nak dapatkan siapa-siapa, kalau dia tak suka pada orang, dia akan hancur dan dia akan binasakan orang tu. Dan untuk kekuatan batin dia orang, terutama sekali orang yang mengamalkan ilmu penanggal, salah satunya orang bidang kampung. Bidang kampung paling banyak mengamalkan ilmu penanggal. Sebab tu orang mengandung perempuan-perempuan, apabila kamu berada di satu rumah yang kosong, rumah-rumah yang jauh daripada rumah orang, kalau bunyi zing, ibarat dibaling dengan pasir, jangan sekali buka. Faham? Okey, penanggal ni dia boleh menyerupai ataupun mampu menjelma sebagai sejenis makhluk berkepala dengan urat perut yang bercahaya. Sebab tu kalau kau nampak balang-balang berapi, yang nampak orang api itu adalah berada di urat-urat perut dia. Penanggal ni dia punya urat perut bercahaya seperti kemerah-merahan, iaitu api. Dan dia akan menyerang manusia sebagai salah satu cara dia serang untuk menghisap darah mangsa apabila mangsa leka. Ini kita dibalikkan dengan pukau. Jadi bila korang dengar penanggal tengah, ataupun penanggal tengah, kalau korang duduk satu rumah, bunyi seperti seolah-olah apabila kita pergi dekat dengan dia, kita buka dia cermin tikar, kita akan terpukau, terdiam macam ni, sehinggalah dia dapat menghisap darah kita. Faham tak? Sehingga dia akan bagi kita terpukau. So bila kita berdepan dengan dia, kita akan jadi macam ni. So itulah cara untuk dia menghisap darah kita apabila mangsa itu leka. Cara menghalang gangguan, gangguan penanggal dikatakan cara letak daun berduri. Penanggal dia paling takut dengan pokok yang berduri. Cara dia ambil pokok-pokok berduri itu, letak di bawah rumah ataupun di sisi satu tempat, sehingga apabila penanggal tengok pokok-pokok berduri ni, dia akan rasa takut. Kenapa takut? Takut usus perut dia ni tersangkut dekat pokok yang berduri. Itu yang paling penting, dia takut usus dia tersangkut. Faham? Pokok berduri, ya betul. Pohon yang berduri, apa-apa everything korang kena ada pohon yang berduri untuk letak di bawah rumah. Baru untuk khas ni untuk ibu yang bersalin. Apabila korang mendengar satu ketukan ataupun cara dia untuk memasuki di kawasan rumah kita, so letakkan pokok duri di kawasan tingkap ataupun di bawah rumah yang tidak mempunyai ataupun yang rumah yang tinggi, letak di bawah rumah. Kerana dia sangat takut, kerana takut usus perut dia ni sangkut dekat berduri. Okey, mereka yang memelihara penanggal, setelah diorang dah hisap darah manusia, penanggal ni akan pergi ke cari badan dia. Macam mana badan? Bila kepala dah putus, nak sambung dengan badan, pakai jahitan ke? Tidak. Faham maksud saya? Dia tidak akan jahit, tak ada. Orang yang misahkan anggota badan, kepala dengan badan, diorang akan pergi ke satu tempat, and then diorang akan letak cuka. Faham? Dia akan letak cuka untuk mengecutkan usus dia untuk masuk ke dalam kan pokok dah kita punya kepala dah putus.
kepala dia putus, and then dia ambil cuka, rendamkan kepala dia masuk dalam cuka, and then usus tu jadi kecut. So bila kecut, dia akan masukkan dalam badan. So dekat situlah dia boleh berfungsi setiap hari. Sebab tu kita dikatakan, kalau manusia putus leher, dah berputus, maknanya mati. Dia sekarang ni bukan soal manusia, ini soal jelmaan. Maknanya sebab tu cakap penanggal ini adalah makhluk gaib yang dibela oleh Tuhan dia, yang dibela oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Mana ada manusia boleh menjadi penanggal? Tak boleh, tak ada. Tapi manusia itu sebagai tuan sahaja yang membela penanggal, untuk kepentingan diri. Bagaimana kita nak tahu orang tu mengamalkan ilmu penanggal? Faham? Okey, orang yang mengamal ilmu penanggal paling senang kita nak tahu. Dia ni antara pemilik penanggal, antara memusingkan jasad tanpa kepala. Maknanya, kalau korang pernah bersama dengan orang yang mengamalkan ilmu penanggal, kalau kau panggil, "Oi!" Kalau orang panggil kita, "Oi!" kita akan pusing badan kita. "Oi, kenapa?" Tapi dia ni lain. Bila dia dipanggil, "Oi!" badan dia tidak akan berpusing. Kepala sahaja yang dipusing. Kerana apa? Kerana takut kelihatan parut-parut yang ada di kawasan-kawasan leher. Jadi kalau orang yang mengamalkan ilmu penanggal, dia tidak akan menyahut panggilan dengan secara badan. Maknanya dia boleh pusing kepala dia sahaja. Dia tak boleh pusing ke sekali dengan badan-badan. Untuk oh ya ke seram. Macam itulah yang kalau korang nak tahu, kalau korang nak tahu macam mana orang yang mengamalkan ilmu penanggal, dia tidak boleh berpusing sekali dengan badan-badan dia, hanya kepala sahaja yang boleh berpusing. Okey, dan juga kelemahan orang yang mengamalkan ilmu penanggal, dia ni susah dapat anak. Mana zuriat dia ni, dia tak ada zuriat, dia susah dapat zuriat kerana ilmu yang panas akan membunuh janin dan juga anak kecil yang berdapin dengannya sekiranya tidak dijaga dengan baik. Jadi orang yang mengamal ilmu penanggal ni, kalau kita tidak taat, kalau kita tidak menjaga diri dengan baik ataupun dengan rapi, dia akan berontak sehingga kau susah dapat anak. Kerana benda tu boleh membuatkan kepanasan bagi untuk orang yang melahirkan, ataupun boleh membunuh janin-janin dan juga anak kecil yang berdamping dengannya. Faham maksud saya? Itulah yang saya bagi tahu macam mana kisah dia. Penanggal ni mungkin merupakan cara penduduk zaman dahulu menjelaskan kadar kematian ibu bersalin. Kalau korang tanya nenek moyang korang, ramai tak orang meninggal dunia? Antara orang yang paling banyak meninggal dunia pada masa tu adalah orang yang mengandung. Sebab tu perempuan-perempuan kalau zaman dahulu, kalau mengandung je kan, nak lahirkan baby je, akan mati, meninggal dunia secara tidak langsung. Kematian orang yang beranak pada waktu itu sangat tinggi sebelum wujudnya hospital. Dia dulu mak saya mati bersalin sebab penanggal. Sebab dulu kita percaya kepada bidan kampung, sekarang kita dah hospital, so kita lahir dekat hospital. Dulu orang pakai bidan kampung, sebab tu kadang-kadang jarang sekali lah kalau melahirkan baby selamat, semuanya meninggal. Loy, yang benda yang terbang di sawah padi tu jenis apa ya Loy? Penanggal lah tu. Kepala dia tidak berapi, yang berapinya kita punya usus. Dia punya berapinya, dia bukan berapi, dia macam cahaya. Terima kasih, dia macam cahaya. Usus ni, usus yang bercahaya, yang kemerah-merahan. Itu je lah yang saya bagi tahu pada korang. Faham cerita dia? Tak faham tanya. Okey, next, dah habis dah cerita pasal tu. Sebab bercahaya, ya letak kat itu apa rasa, apa penanggal. Rasa dia rasa sonsang jugalah, takut lah. Gila, kau tak takut kan? Takut lah. Penanggal ni macam saka juga ke? Ya, betul. Tak nampak ke bekas dia? Nampak lah. Sebab tu kalau orang panggil, dia takkan pusing. Kadang-kadang orang yang mengamalkan ilmu penanggal, dia punya selendang akan tutup ni. Ataupun korang pernah tengok tak kain sarung pada waktu ketika dahulu lah, orang dulu perempuan lah kebanyakan, dia akan pakai kain sarung dan dia akan tutupkan leher dia. Tapi tak seram sangat.
manusia jadian. Betul, banyak kali jumpa tapi tak seram sangat manusia jadian. Sebab apa? Jaranglah sekali kalau penanggal dia nak attack orang lelaki nak makan telur. Tak boleh. Dia akan attack pada wanita yang mengandung. Dia memang dahaga darah. Kalau dia dapat darah tu, maknanya dia akan dapatkan kuasa-kuasa diorang. Kepala penanggal yang berjalan, badan dia tinggal kat mana, Loy? Tak kabar. Okey, orang yang mana tanya, badan dia akan tinggal dekat mana? Penanggal, badan ni tinggal kat mana? Okey, cerita dia macam ni. Kebanyakan yang ditinggal adalah di pokok pisang. Contoh dia macam ni, tahu dia. Aku tak, macam mana aku nak explain kat korang. Orang yang mamat di penanggal, dia akan duduk satu tempat yang sunyi ni ataupun kosong. Dia akan duduk dan dia akan baca. Ala pantan kamu Liong benga mai benga. So bila setan dah masuk, bila iblis dah berdepan, maka berfungsilah anggota badan. Itu yang dikatakan silap mata. Pernah tengok tak letak pisau dekat leher tapi cocok tak berdarah? Pernah tengok tak orang buat silap mata macam tu? Black magic. Tahu black magic? Black magic ni dia ada dua. Black magic dengan trik, black magic dengan menggunakan ilmu kebatinan. Black magic ni ilmu kebatinan. Jadi apabila duduk suatu tempat, dia pun bacalah baca mantra. So bila baca mantra, benda tu masuk dalam badan ataupun benda tu menyerupai and then keluar sehinggalah memisahkan antara badan dan juga kepala. Orang kena ingat satu je, Allah ni maha berkuasa. Allah ciptakan manusia dengan satu nyawa, dia akan hidup dan juga dia akan mati. Percaya tak macam tu? Saya tanya korang, jangan percaya manusia jadian. Tiada. Mana boleh nyawa, bila mana boleh anggota badan dah berpisah, jadi matilah bang. Jasad bila keluar daripada badan, dia akan jadi mati. Roh bila berpisah dengan jasad, dia akan jadi mati. Kena tahu benda tu. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Tiada istilah manusia jasad, roh keluar daripada jasad. Tiada. Sebab Allah yang ciptakan manusia, Allah yang maha kuasa, kecuali dengan bantuan jin. Ini orang kata bantuan jin yang kita yang korang tahu selama ni, kepala putus semua benda tu, itu semua bantuan jin. Dia manipulasikan mata kita. Meraga sukma lah, setiap yang mesti jadi baik. Tak ada bang, tak ada. Yang keluar itu adalah sukma. Pernah dengar tak meragam sukma? Tahu sukma? Tahu sukma? Sukma tahu? Tahu tak sukma? Yang keluar daripada kita ni lah sukma, bukan roh. Roh tak akan boleh keluar dengan manusia setelah dia mati sahaja. So bila kita mati, jasad berpisah dengan roh, maka jawapan dia adalah mati. Tak ada istilah roh keluar masuk daripada badan. Sedang apa? Bukan aku yang cakap, Allah yang cakap. Allah yang dah bagi tahu. Allah dah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Mati hanya sekali, hidup hanya sekali. Mana ada mati 2 kali, hidup 4 kali? Faham? Ada ke macam tu? Oh hebat macam tu. Sedangkan Nabi-Nabi pun kalau wafat pun tak ada pula hidup balik. Tak ada. Tak ada. Tak ada lagi manusia-manusia tak ada lagi manusia-manusia yang diberikan keluar daripada jasad maka hidup and then boleh mati, boleh hidup. Tak ada. Kecuali kalau kita para Nabi, dia ada mukjizat dia. Seperti Nabi Isa, sampai sekarang dia tak wafat. Sehinggalah pada hari kiamat dia akan membunuh Dajjal laknatullah dan menjadi ketua yang membunuh Dajjal. Kenapa? Kita tidak boleh bunuh Dajjal. Ni yang Allah bagi tahu dalam Al-Quran, yang akan membunuh Dajjal dan menghapus Dajjal adalah Nabi Isa AS. Dipimpin oleh Imam Mahdi. Imam Mahdi yang akan pimpin kita, yang akan menjadi imam pada waktu ketika itu. Aku yang lelaki ada tak lain. Nabi Isa masih hidup. Dia ada 3 Nabi yang masih hidup. Nabi apa? Penanggal lelaki tidak adakah? Kalau macam mati suri tu, Nabi apa? Nabi Isa AS. Lepas tu Nabi siapa? Nabi Khidir AS. Lagi? Lepas Nabi Isa, Nabi Khidir, lagi Nabi apa lagi? Nabi apa yang tertinggal slipper dia dekat tak silap saya, Nabi Idris. Nanti korang tanyalah pada ustaz-ustaz yang korang tak tahu. Saya ni tak pandai sangat.
Saya hanya cerita apa yang saya tahu lah. Takut nanti cerita tak saya kan silap. Tak bosan ke korang dengan cerita? Tak bosan? Tak bosan dengan cerita? Aduh, sekejap saya nak kena cas barang. Kabel iPhone kita punya kabel tak ada. Sorry guys, rumah bersepah. Saya rindulah nak cari hantu, tapi masalahnya apa? Masalahnya susah. Badan tak sihat. Okey, saya adalah sedikit sebanyak saya nak bagi tahulah kalau kau seorang pengubatan Islam dalam ni. Kalau orang pengubatan Islam, saya nak bagi tahu daripada saya tak perlu sebut nama dia, cuma saya ingatkan macam ni lah. Sebagai perubatan Islam, kau tak boleh suka-suka hati tuduh orang. And ada yang mengatakan law ini tak ada apa. Nak dikatakan ilmu dia ni dengan ilmu saya lebih tinggi. Saya tak cakap saya berilmu. Saya ni hanya sekadar content creator. Jadi untuk berlawan dengan orang hebat macam awak, susahlah. And memang kita tidak boleh buka orang kata tak boleh baca penjuru 7 penjuru 44 penjuru memang. And ramai yang pandang rendah pada saya sebab kerja saya lah konten, mengharapkan gift yang ada. Kalau yang paling saya sakit hati, dia cakap apa? Kalau bukan kerana gift, dia pun tak ada apa-apa. Come on sikit dah brother, gua nak cakap sama lu lah brother. Paranormal salah satu hobi yang susah nak buat. Semua orang boleh buat paranormal, semua orang boleh cari hantu, tapi kau jangan pandai pada sudut negatif. Setiap apa yang kami lakukan memerlukan duit wang ringgit yang sangat besar untuk buatkan satu konten. Jadi saya rasa benda yang apa yang saya buat ini adalah bukan kerja yang hina. Hina ke aku tanya korang? Hina ke macam tu? Aku kaya, orang kata Loy ni duit yang dia ada sekarang ni pun hasil pada gift dia. Hina ke? Wajar tak kalau orang support aku? Wajar tak kalau orang share gift dekat aku? Wajar lah, sebab aku nak buat satu tempat pun aku keluarkan duit aku. Ibaratkan kau meniaga, cuma bezanya dekat sini konten dengan meniaga bisnes tak sama. Jadi jangan pandang hina sangat kerja orang. Kerja kau belum tentu pun bagus. Kalau kau nak rasa hidup, kalau kau rasa kerja kau bagus, tak ada pula kau ambil upah berubat orang. Sedangkan kau tahu ilmu agama tidak boleh dijual beli. Sedangkan kau tahu ilmu yang ada tidak boleh dijual beli kecuali mahar. Mahar itu sebagai orang kata perisai. Contohnya okey ni 10%. Kalau kerja kau bagus, tak ada pula kau buat berubat, kau buat ubat orang minta bayaran. So jangan rasa kerja kau tu yang berubat orang tu kerja yang bagus, kau boleh hina aku macam-macam macam tu. Tak boleh. Kalau kau diberikan untuk melawan apa, nak melawan jurus, boleh. Jangan cerita gebang dekat orang. Kau nak lawan jurus, kita lawan jurus macam mana? Saya ni memang tak pandai jurus. Saya tak pandai ilmu agama. Saya tak pandai tentang apa-apa. Tapi kalau kau dah rasa ilmu kau tu dah kuat ke apa, kau boleh suka-suka hati nak cabar orang, tak ada masalah, kita terima lah. Tak ada masalah pun, asalkan jangan bertumbuh. Lepas tu memberikan statement, aku antara lelaki yang tidak baik, yang tidak layak menjadi suami. Maknanya memberikan fakta, mengatakan aku ni, dia boleh baca aku antara aku ni lelaki yang tidak baik. Lelaki yang tidak baik untuk dijadikan suami. So agak melampau lah ayat tu. Agak melampau. Lelaki yang baik bukan terletak pada lelaki yang baik bukan terletak daripada segi penampilan, segi peluaran dan segi daripada hasil penampilan ataupun hasil percakapan. Lelaki yang baik adalah lelaki yang bertanggungjawab. Lelaki yang bertanggungjawab, yang diingat tanggungjawab dia. Walaupun rambut perang sekalipun, kalau kau pakai jubah serban sekalipun, kau tak bertanggungjawab, lelaki yang baik ke? Takkan nak jadi baik kena pakai serban, nak pakai jubah? Takkan nak jadi yang baik kena pakai serban, nak pakai jubah baru dia jadi baik? Tak semestinya.
Sebab tu kata kalau kau nak berilmu, ilmu kau tinggi tapi adab kau bodoh. Adab kau bodoh yang boleh menghancurkan diri kau. Baik kau jadi setan je, setan berilmu tapi adab dia kurang. Adab dia memang tak ada. Jadi janganlah pandang rendah pada kerja orang. Aku buat kerja macam ni dah 10 tahun. Aku ni seorang budak yang tak ada pelajaran. Kehidupan aku merantau di satu tempat yang tiada sokongan siapa-siapa. Hidup aku jatuh sendirian, merepat hidup sendiri, tak pernah minta bantuan orang, usaha pada diri sendiri. Jadi jangan menghina kerja orang sedangkan kau pun berapa sen je kau dapat. Berapa sen kau berubat orang pun kau minta bayaran. Boleh ke macam tu? Jadi jangan sampai mengeluarkan statement mengatakan oh kerja paranormal ni kerja yang hina tak kekal hakiki. Mana ada kerja yang kekal hakiki? Mana ada? Mana ada kerja yang kekal hakiki? Kita akan mati. Tak ada, aku rasa tak ada salah pun. Nama pun kita berbakat. So setiap apa yang, sebab tu cakap setiap apa yang Allah ciptakan ada kelebihan, ada juga kelebihan. Mungkin kelebihan aku ni berbakat daripada segi konten. Aku boleh buat macam-macam konten. Macam kau berbakat daripada segi repair call ataupun dalam segi perubatan. Jangan mencabarlah bang, jangan mencabar tentang orang kata ilmu yang kita tidak nampak, ilmu yang gaib. Jangan. Orang kata apa? Orang kata apa guna tepuk di ladang kalau tidak berisi padi? Apa guna berambut panjang kalau tidak berani mati? Pakai jubah berseban tapi sebenarnya dada adalah seban. Semua kerja daripada Allah. Betul. So, kadang-kadang orang-orang yang macam inilah yang orang kata yang memburukkan imej agama. Orang kebanyakan segelintir orang macam ni yang tidak bertanggungjawab inilah yang digelarkan sebagai munafik. Aku lebih kata aku nak dengar orang bercakap, nak dengar nasihat orang ni. Aku tak kisah daripada orang tu macam mana sekalipun. Walaupun daripada segi pakaian dia tidaklah terlampau kemas, tapi apa yang dia cakap kita boleh terima. Daripada orang yang berpakaian kemas, yang bertopengkan agama, dalam percakapan menjatuhkan hukum lebih lebih sudu daripada kuah. Pandai-pandai kau buat kerja Tuhan. Jangan buat kerja Tuhan macam tu bang. Tuhan tidak pernah pandang daripada segi luaran, tapi Tuhan pandang daripada segi dalaman. Setiap manusia wajib beriman dan beribadah kepadanya. Sama juga Allah ciptakan dua golongan. Yang pertama golongan jin dan juga golongan manusia. Golongan jin dan manusia untuk apa? Untuk ibadah dan beriman kepadanya. Sesiapa yang beriman, sesiapa yang beribadah, maka dia apa? Maka dia selamatlah di dunia dan juga akhirat. Itu yang kau pandang. Bukan daripada segi kekayaan kau, bukan daripada segi pakaian kau, bukan daripada segi pangkat kau, bukan daripada segi apa jua sekalipun yang kau ada, tapi engkau beriman beribadah padanya, maka engkaulah antara orang yang tepat yang berada di sisi Allah. Macam tu. Saya setuju 100% kalau kau ada dalam nilai. Tapi kalau Tuhan rasa nak mencabar untuk bermain dengan ilmu gaib, jangan bercakap dalam rumah yang berbumbung. Keluar daripada rumah, cari tempat yang tidak berbumbung, baru senang kita bercakap. Jangan buat macam tu. Walaupun umur saya ni umur baru je berpuluhan, baru 25-26 tahun kan, tapi saya masih lagi menghormati orang. Masih lagi ingin mencari, orang kata mencari sedikit sebanyak apa yang saya tidak tahu. Tidurlah, dia tidur. Dia orang tidur, penat. Kadang-kadang sedih lah. Sedih. Orang pandang hina kerja kita, sedih. Orang pandang hina, kata kita lelaki yang tidak baik, tak ada apa-apa. Kalau bukan paranormal tak ada apa-apa. Nampak tak usaha? Engkau pandang daripada segi gift, tapi kau tak pandang daripada segi kerja. Kau ingat tak penat ke buat kerja? Penat. Mana-mana kerja pun penat. Bercakap pun penat. Mana ada kerja tak penat? Tak ada. Kau bayangkan kita nak buat satu benda ni, setiap kerja ada risiko dia, ada kepenatan dia. Tak ada lagi kerja yang tak penat. Arun nak jadi sadar. Saya pernah ke masjid di Padang Serong. Nak dapat, orang kata kau nampak daripada segi kesenangan orang yang bagi gift, tapi kau tak nampak daripada segi apa? Daripada segi usaha. Kalau kau rasa diri kau hebat, kau bawa kamera, kau pergi jalan macam mana aku jalan. Boleh tak boleh? Aku rasa tak boleh rasanya.
Tak boleh potong jari lah. Semua orang kalau orang kata paranormal ni boleh hidup senang, apa ramai orang jadi paranormal. Paranormal semua orang boleh jadi paranormal. Semua orang boleh pegang kamera, semua orang boleh pegang hadir-hadir yang setan, yang iblis semua. Tapi daripada isi kandungan, apa yang kau dapat? Bercakap semua tak pakai modal. Wahai siapa yang hina saudaraku ni, bak kata nak try boleh je. Malam ni dia parah tak Roy? InsyaAllah kalau rasa macam badan sihat, saya buatlah. Kalau rasa tak ada, badan saya tak berapa sihat lagi ni, nak berjalan pun tak larat. Nak berjalan pun tak larat. Betul ada yang sampai kena ganggu balik rumah malam, kira lagi tu. Ada mengganggu tu biasalah. Waktu tu saya masih beranak kecil. Alhamdulillah Sofa Aufa je anak sulung aku. Masa tu aku dekat pergi Tasik Pedu. Aku pergi Tasik Pedu, balik daripada Tasik Pedu tu anak aku meranggam, menangis teriak. Yang aku pelik, teriakan dia ni teriakan nyaring. Teriakan dia ni nyaring. Anak sulung aku ni pergi sampai kat Kuala Lumpur. Daripada Tasik Pedu, kejap menangis, kejap gelak, kejap diam, kejap menangis, kejap diam. Jadi balik tu pergi ke KL. Pergi KL daripada Tasik Pedu pergi ke KL. Berubatlah, panggillah kawan aku. Kawan aku datang kat Petronas, ubatkan anak aku. Sebab aku memang tak boleh ubatkan anak aku. Memang aku tak boleh merawat anak aku. Macam aku ni, kalau siapa faham kan, kalau kita, orang lain kita boleh buat, orang lain kita boleh merawat. Tapi kalau kita, keturunan kita tak boleh nak merawat orang. Tak boleh adik-beradik, tak boleh darah daging, tak boleh. Jadi masa tu kawan saya datanglah berubat anak saya. Kau bayangkan anak saya masa lebih kurang 6 bulan. Anak sulung saya, anak sulung saya 6 bulan. Kau bayangkan dia baca je ayat, terima kasih mama, dia baca je ayat kursi tu, anak aku punya dada ni terbangun macam ni, menjerit-jerit. Itulah pertama kali seumur hidup aku benda tu mengacau anak aku. Mengacau anak aku, menjerit, menangis, menjerit, tiba-tiba diam, elok lah. Habis muka dah merah, air mata dah keluar, elok. Benda tu menumpang dalam badan budak kecil. Banyak setuju dia kena orang lain juga. Kadang-kadang budak-budak kecil ni hijab dia terbuka. Ada yang umur 7 tahun, 8 tahun hijab terbuka, benda tu duduk menjelir lidah kan. Dan dalam keadaan ketakutan, tengah dia berjalan seorang budak tu nampak setan iblis duduk kat sebelah, duduk menjelir. Duk buat benda-benda yang menakutkan. Janganlah geng, dalam ni korang jangan pandang daripada sudut negatif. Apa-apa jua sekalipun, orang yang belajar ilmu agama pun kalau pandang daripada sudut negatif lah. Cuba pandang sudut positif. Kita ni guys, tak boleh nak cakap juga tak semua orang suka kita. Lag lah guys. Lag kah? Jangan ambil pedulilah kata-kata orang. Orang tak suka ni ramai. Orang tak suka ni ramai. Kalau kita duk ambil peduli kata-kata orang sampai mati dah tak ke mana. Orang yang suka kau buat benda yang baik pun tetap salah. Tapi kalau orang yang suka, orang yang tak suka buat baik pun benda tu akan nampak salah. Tapi orang suka, lebih kurang bagus loh. Kurang bagus. Geng, saya nak rehat jap. Saya nak makan ubat. Saya nak tidur dulu. Gi para solat tu balik sini kena ganggu lagi tu, bagi tahu Loy tahu kan. Saya nak rehat, saya nak tidur lah geng. Loy anak Indigo macam mana sampai sekarang saya masih keliru. Anak Indigo, kena tutup mata batin dia lah. Tapi kalau anak saya, mata batin anak saya terbuka, saya takkan tutup. Sebab itu dah kelebihan yang Tuhan bagi. Lia, terima kasih Lia. Semoga murah rezeki. Syafaqallah, terima kasih. Minaya jangan dengan mulut orang. So, anda boleh tengok nilai sendiri. Alah guys, nama pun paranormal, konten paranormal, hiburan. Korang ada otak, bolehlah fikir. Orang yang bercakap tentang benda-benda yang tak menyakitkan hati kita ni, orang yang tak tengok
tak tengok live kita pada awal sampai akhir. Dia ni tugas dia membenci. Orang sang pembenci, dia jadi benci, dia masuk, dia tak tengok, dia hanya kecam lepas tu dia belah. Dia hanya cakap buruk-buruk lepas tu dia belah. Sebab apa? Sebab dia membenci. Tapi kalau orang yang berakal, dia akan duduk, dia akan tengok, dia orang akan kaji. Selebihnya jawapan diri sendirilah yang tahu. Okay guys, saya pun dah nak end live.